Program e-belajar Matematik Tingkatan 1 Bab 6 Persamaan Linear. Bersama saya, guru anda Cikgu Sharifah Sabariza binti Said Abdullah akan membincangkan tajuk tingkatan 1 Bab 6 Persamaan Linear Standard Kandungan 6.2 Persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, terlebih dahulu minta semua kepada pelajar untuk menyediakan buku teks matematik kerana apa yang disampaikan pada hari ini adalah berdasarkan rujukan kepada buku teks. Okay, jadi kemahiran yang pertama adalah kemahiran 6.2.1 di muka surat 132. Okey, apakah dia? Iaitu tentang persamaan linear dalam dua pemboleh ubah dan ciri-cirinya. Okey, jadi persamaan linear dalam dua pemboleh ubah ialah persamaan linear yang mempunyai ciri yang pertama, dua pemboleh ubah. Okey, maksudnya ada dua huruf yang berlainan. Dan yang kedua adalah kuasa setiap pemboleh ubah itu ialah 1. Okey, maksudnya bukan yang ada tulis nombor 1, maksudnya dia tak tulis apa-apa. Kerana bila huruf tu dia tak ada nombor kuasa, maksudnya kuasa 1. Seterusnya, persamaan linear dalam dua pemboleh ubah boleh ditulis dalam bentuk umum atau am, iaitu AX tambah BY sama dengan C. Dengan keadaan A dan B bukan sifar. Okay. Maksudnya A dengan B ini mestilah nombor. A dan B mesti nombor dan C ini pun mesti nombor. Tidak boleh ada pemboleh ubah. Yang ada pemboleh ubah hanyalah di bahagian X dan di bahagian Y sahaja. Okey. Jadi, seterusnya kita tengok paparan persamaan linear yang diberikan ada 3 di sini. Yang pertama 6P tambah 4Q sama dengan 9. Yang kedua X tolak 2Y per 3 sama dengan 7. Dan yang ketiga 3H tolak 1 sama dengan 5K. Jadi kita nak tentukan yang manakah persamaan linear dalam bentuk am. Okey, kita perincikan satu persatu. Okey, yang pertama 6. 6 adalah nombor yang mewakili A. Okey, dan yang kedua 4. 4 adalah nombor yang mewakili B dan sementara C ini adalah suatu nombor. Jadi rasa-rasa macam dah betul ni. Okey, tapi kita tengok last nanti Okey, yang kedua X. X ini mewakili 1X. So, 1 adalah nombor bukan sifar, maka dia menepati syarat. Okey, yang kedua, 2 per 3Y. 2 per 3Y ini adalah pun bukan nombor sifar. Dan yang C ini adalah suatu nombor. Okey, yang ketiga, 3H. Okey, 3 dah bukan sifar, betul kat situ. Okey, yang kedua adalah 1. Tapi kita tak nampak ada pemboleh ubah di sini. Malahan pemboleh ubahnya ada di tempat C ni. Okey, so jadi kita dah nampak yang mana satukah jawapannya. Okey, so jawapan yang pertama adalah yang 6P tambah 4Q sama dengan 9. Dan yang kedua adalah X tolak 2Y per 3 sama dengan 7. Sementara yang ketiga itu adalah bukan dalam bentuk umum. Okey, kita lihat contoh soalan. Okey, terangkan sama ada persamaan yang berikut ialah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah ataupun bukan. Okey, jadi kita tengok A, 3P tolak Q sama dengan 6. Okey, jawapannya adalah ya kerana persamaan ini mempunyai dua pemboleh ubah iaitu P dan Q dengan kuasa pemboleh ubah itu ialah 1. Jadi first kali kamu nak jawab jawapan, kamu tengok sahaja pemboleh ubah. Huruf yang ada. Kalau ada 2 dan kuasanya 1, maka dia adalah pemboleh ubah dalam dua pemboleh ubah. Okey. B pula, 7X kuasa 2 tambah 5Y sama dengan 9. Okey, maka ini adalah bukan. Kerana kuasa pemboleh ubah X ialah 2. Tadi cikgu cakap dia mesti kuasa 1 kan? Okey, soalan C, 2K tambah 8. Okey, K tambah 8 itu dalam kurungan sama dengan 5K. Okey, di sini kita tengok ada berapa pemboleh ubah? Hanya 1. Okey, jadi sudah jelas bahawa ini adalah bukan. Kerana persamaan ini mempunyai satu pemboleh ubah sahaja.
tulis alasannya tau. Okey, yang D pula. Okey, ini dalam bentuk pecahan. Y per 6 tambah 4 sama dengan negatif 2X. Okey, cuba tengok pemboleh ubahnya ada berapa? Okey, ada 2 kan. Jadi, jawapannya adalah ya. Okey, kerana mempunyai 2 pemboleh ubah iaitu X dan Y dengan kuasa pemboleh ubah itu ialah 1. Okey, ini ada soalan tambahan yang cikgu bagi dalam buku teks ada ni. Okey, M dalam kurungan M tambah 3 sama dengan 2Q. Okey, jadi kita tak boleh nak selesaikan secara terus-menerus sebab M dengan M ini kita kena darab dulu. Jadi cikgu dah buat panah tu. Maksudnya M darab dengan M bersamaan dengan M kuasa 2 diikuti dengan M yang di luar kurungan darab dengan positif 3 menjadikannya tambah 3M sama dengan 2Q. Okey, jadi apabila kita lihat di sini, nampak tak? M ini kuasa 2. Okey, jadi secara tak langsungnya dia adalah bukan kerana kuasa pemboleh ubah M ialah 2. Okey, jadi untuk memantapkan lagi pemahaman kamu terhadap kemahiran ini, okey, ada latihan 6.2A di muka surat 132 tersebut. Okey, soalannya meminta kamu supaya menentukan sama ada persamaan yang diberikan nanti adalah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah ataupun bukan. Okey, jadi di situ ada 4 soalan semua sekali. Jadi kamu boleh ambil masa untuk menjawab soalan ini dalam buku latihan. Okey, dan jangan lupa tulis alasan kenapa persamaan itu dikatakan ya dan kenapa persamaan itu dikatakan bukan. Okey, pergi pula kepada kemahiran yang seterusnya iaitu kemahiran 6.2.2 di muka surat 133. Okey, ini tentang bagaimanakah anda membentuk persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, jadi ada 2 kategori iaitu yang pertama berdasarkan pernyataan atau situasi ke bentuk persamaan linear dan satu lagi ialah berdasarkan persamaan linear ke bentuk suatu pernyataan atau situasi. Okey, yang ni senang je. Yang pertama tadi ialah dia bagi dalam bentuk situasi, cerita, kemudian dia nak awak buat dalam bentuk persamaan linear nombor-nombor tu Okey, dan yang kedua tu sebaliknya. Dia bagi dalam bentuk persamaan linear yang nombor-nombor tu kemudian awak bentuk kepada situasi ataupun cerita. Okey. Seterusnya Okey, contoh soalan yang pertama. Bentukkan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah bagi setiap yang berikut. Okey, A. Beza antara dua nombor ialah 18. So, beza operasi apa? Okey, beza ialah operasi tolak. Okey, katakanlah dua nombor itu masing-masing ialah P dan Q. Jadi, kita ambil P tolak Q sama dengan 18. Itu adalah jawapannya daripada situasi menjadi persamaan linear. Okey, faham Okey, yang kedua, tengok B. Simpanan wang saku Ahmad ialah X ringgit dan simpanan wang saku Norita ialah Y ringgit. Jumlah simpanan wang mereka ialah 600. Okey, jadi perhatikan perkataan di sini ialah jumlah. Okey, jumlah. Bila jumlah dia melibatkan operasi apa? Operasi tambah. Jadi, jumlah simpanan adalah 600. So, X itu tambah dengan Y sama dengan 600. Jadi, ini adalah jawapannya. Okay, seterusnya, C. Situasi yang lain pula iaitu sebuah bas dan sebuah van masing-masing dapat membawa M dan N orang penumpang. Jumlah penumpang yang dibawa oleh 2 buah bas dan 5 buah bas, jumlah penumpang yang dibawa oleh 2 buah bas dan 5 buah van ialah 100 orang. Jadi, kita tengok di sini. Jumlah. Okay, jumlah penumpang 100 orang. Mesti ada tambah Okey. So, 2M. Kenapa 2M? Okey, 2M ialah 2 buah bas. M itu ialah penumpang. Okey, tambah dengan 5N. 5N. 5 ialah 5 buah van dan N itu ialah penumpang van. So, jumlahnya adalah 100 orang. Okey, berikut yang kedua pula adalah dia nak minta awak supaya awak tulis situasi atau pernyataan selepas diberi persamaan linear. Okey, tengok di sini. Okey, P tolak Q sama dengan
dengan keadaan P tolak Q sama dengan 6 dengan keadaan P dan Q masing-masing mewakili bilangan murid lelaki dan murid perempuan yang menyertai suatu ekspedisi yang diadakan pada cuti sekolah yang lalu. Okay, jadi P itu ialah lelaki, Q ialah perempuan. So, kita boleh nyatakan jawapannya bilangan murid lelaki adalah 6 orang lebih daripada bilangan murid perempuan dalam satu ekspedisi yang diadakan pada cuti sekolah yang lalu. Okey. Kena tulis panjang sikitlah untuk tajuk macam ni. Okey, B pula 4x tambah 5y sama dengan 35 dengan keadaan x dan y masing-masing mewakili harga dalam ringgit Malaysia, sepinggan nasi lemak dan sepinggan mi goreng. So, kita tengok nasi lemak ni diwakili oleh X dan mi goreng ini diwakili oleh Y. Jadi, kita boleh selesaikannya sebagai jumlah harga bagi 4 pinggan nasi lemak dan 5 pinggan mi goreng ialah RM35. Okey, untuk memantapkan lagi pemahaman kamu boleh lihat latih diri 6.2b, soalan nombor 1 dan juga soalan nombor 2. Okey, di muka surat 133 dan 134. Okey, beralih kita kepada kemahiran yang seterusnya iaitu di muka surat 134, kemahiran 6.2.3. Jadi situ ada nampak tanda soal. Okey, apakah dia? Iaitu kemahiran ini ialah macam mana nak menentu dan menjelaskan penyelesaian mungkin bagi persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey. 2x tambah y sama dengan 6. Okey. Jadi kalau kita perhatikan di sini, nilai x kita tak tahu. Okey. Nilai y pun tak tahu. Macam mana kita nak cari ya? Okey. So di sini kita akan jelaskan suatu persamaan linear dalam dua pemboleh ubah mempunyai banyak pasangan penyelesaian yang mungkin. Okey, jadi langkah-langkah untuk menentukan penyelesaian mungkin bagi persamaan linear dalam dua pemboleh ubah ada beberapa peringkat. Okey, boleh baca sendiri ya. Yang pertama, pilih satu nilai. Apa-apa nilai yang kita nak. Lagi bagus nilai itu lebih kecil lah. Nanti lagi besar lagi susah kita nak darab. Okey, gantikan nilai itu ke dalam persamaan linear dan seterusnya kita selesaikan persamaan itu untuk mencari nilai pemboleh ubah yang satu lagi. Maksudnya kita kena cari x dulu kemudian baru cari y. Jadi contoh soalan di sini, tulis 3 pasangan penyelesaian yang mungkin bagi 2x tambah y sama dengan 6. Okey, itu soalan dia 2x tambah y sama dengan 6. Okey, katakanlah x itu kita gantikan sebagai kosong. Okey, 2 darab kosong tambah y sama dengan 6. Okey, y sama dengan 6 tolak kosong, y sama dengan 6. Okey, kenapa begitu? Okey, jadi kita tengok 2 darab kosong adalah kosong. Jadi kosong ini kita pindahkan ke belakang. Okey, jadi 6 ini kita tolak dengan kosong, dapat jawapan 6. Okey, katakanlah apabila x itu kita gantikan dengan 1. Jadi nilai x tadi kita isikan dengan 1. Jadi 2 darab 1 jawapannya 2. Dan kita pindahkan ke belakang tolak 2. So 6 tolak 2 dapat 4. Okay, seterusnya apabila x itu kita gantikan dengan 2. Okay, tempat x tadi kita isi dengan 2. Jadi di sini 2 darab 2 4. Jadi 4 kita letak ke belakang. So 6 tolak 4 dapat 2. Okey. Jadi, maka 3 pasangan penyelesaian mungkin ialah x sama dengan 0, maka y adalah 6. Okey, kalau x1, y adalah 4 dan x2, okey, y adalah 2. Okey, bagi muka surat 134, okey, ada ditunjukkan di situ macam mana kita nak gunakan kalkulator selain daripada kiraan. Jadi ini adalah bentuk kalkulator saintifik yang kita gunakan di dalam kelas. Jadi butang-butang yang penting macam mana kita nak cari persamaan linear ini, kita cari butang dia dulu. Yang pertama kita kena mesti ada butang alfa.
yang berwarna merah. Kemudian kita cari butang yang ada huruf Y dan butang yang ada huruf X. Satu lagi, kita cari butang calculate. Okay, semua saya dah label di sini, jadi awak boleh rujuk dan cuba gunakan kalkulator saintifik untuk mencari jawapan selain daripada pengiraan biasa. Okey, contohnya kita boleh lihat dalam bentuk penyelesaian masalah ya. Osman telah membeli 5 helai jersey pasukan harimau dan jersey pasukan kancil. Maksudnya dia beli 5 helai sahaja jersey. Okey, berapakah bilangan jersey yang mungkin dibelinya bagi setiap pasukan? Okey, ini adalah contoh dalam buku teks ya, kamu boleh rujuk. Jadi, kita katakanlah bilangan jersey pasukan harimau itu ialah X dan bilangan jersey pasukan kancil adalah Y. Okey, jadi kita boleh isi dalam pemikiran kita, maka X tambah Y adalah 5. Itu persamaan linearnya. Dan kita boleh tengok di sini kotak-kotak yang cikgu isi ya, dah ada jawapan dekat sini. Tetapi kita boleh saja tengok. Okey, katakanlah X ini adalah 1. Okey, maka X di sini adalah 1 ni. Okey. 1 tambah apa dapat 5. So, mestilah 1 tambah 4. Jadi, Y adalah 4. Okey, begitu yang seterusnya. Kalau X itu digantikan dengan 2, maka kemungkinan Y itu adalah 3. Okey, maksudnya awak gunakan persamaan linear tadi dan gantikan dengan nombor-nombor yang sesuai. Okey, jelas ya? Okey, untuk kemahiran yang seterusnya ialah kemahiran 6.2.4. Boleh rujuk di muka surat 136. Bagaimanakah anda mewakilkan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah secara graf? Okey, so yang pertama, lengkapkan jadual dulu bagi setiap persamaan yang diberi. Okey, contohnya X tolak Y sama dengan negatif 2. Okey, kita mesti buat jadual dulu yang mana diisi dengan nilai X dan juga nilai Y. Ini X, ini Y. Jadi X biasanya dia dah bagilah. Okey, ataupun kita isi sendiri. Kalau dia bagi X, kita cari Y. Kalau dia bagi Y, kita cari X. Okey. Okey, so X tolak 2 sama dengan negatif 2 tadi ya. Okey, kita gantikan jika X itu kosong. Okey, X tolak Y sama dengan negatif 2, persamaan dia tadi. Kemudian, kosong tolak Y sama dengan negatif 2. Negatif Y sama dengan negatif 2 tolak kosong. Negatif Y sama dengan negatif 2. Dan Y sama dengan 2. Okey, kenapa jadi macam ni Cuba tengok satu persatu. Okey, X ini kita gantikan dengan kosong. Okey, kosong ini pula untuk next step yang seterusnya kita pindahkan ke bahagian belakang. Okey, mesti tolak kerana di hadapan kosong ini adalah tidak ada negatif. Okey, ataupun nilainya kosong sahaja, jadi kita tolak kosong. Okey, kemudian hasilnya adalah negatif Y sama dengan negatif 2. Okey, untuk menghilangkan negatif Y dan negatif 2 ini, kita guna kaedah penghapusan. So, sebab apa boleh kaedah penghapusan? Sebab kedua-dua belah ada nilai negatif. Jadi, kita boleh potong sahaja. Okey, awak dah belajar dalam kaedah sebelum ni kan? Jadi, Y sama dengan 2. Okey, seterusnya jika X ini pula kita ganti dengan 1. Okey, sama juga kaedah tadi. X itu kita gantikan dengan 1. 1 ini kita pindahkan ke belakang. Okey, pindahkan ke belakang. Jadi tinggallah dia negatif Y. Okey, diikuti negatif Y sama dengan negatif 3 dan Y adalah 3. Okey, begitulah seterusnya untuk penggantian nilai X, nilai 2, X3, X4, X5. Okey, sehinggalah penuh jadual graf tadi. Kemudian awak isikan jawapan tadi dalam graf. Dalam jadual untuk membina graf.
Okay, jadi tadi jika X1 Y3, jadi kita tulis dalam bentuk kurungan XY-nya. Jika X2 Y4, okay, jika X3 Y5, jika X4 Y6, jika X5 Y7. Jadi bila kita dah selesai membina jadual seperti ini. Okey, bila jadual persamaan linear dah siap, maka kita bolehlah membina graf. Okey. So macam mana nak bina graf? Graf garis lurus diperoleh apabila semua pasangan tertib yang dalam kurungan-kurungan ni dinamakan pasangan tertib yang ni semua adalah pasangan tertib. Yang bawah ni. Okey, ini adalah pasangan tertib. Okey, bagi persamaan linear dalam dua pemboleh ubah diplot dan titik-titik disambung. Okey, maksudnya nilai pasangan tertib ini perlu diletakkan dan ditanda pada kertas grid lah. Untuk form 1 ni kita guna kertas grid dulu. Okey, jadi itu grafnya. Okey, ada paksi X dan paksi Y. Okey, paksi X dan paksi Y. Okey, apabila X-nya kosong. Okey, maksudnya X itu kita lihat nombor yang berada pada garisan X. Okey, ini X, ini Y. Yang mencancang ini Y, yang mengufuk ini adalah X. Okey, so apabila X itu kosong, kita tengok yang pertama, apabila X itu kosong, maka Y adalah 2. Okey, maka kita tanda pada kertas grid tadi X kosong Y 2. Dan yang kedua, jika X1 Y3, kita tanda X1 Y3. Jika X2 Y4, jika X3 Y5, jika X4 Y6, jika X5 Y7. Okey, seterusnya bila semua titik sudah kita plot pada kertas grid tadi atau kertas graf, barulah kita sambungkan dengan garis lurus. Okey, persamaan linear ni biasanya memang garis lurus sebab kuasanya adalah kuasa 1. Pemboleh ubahnya kuasa 1, garisan mesti lurus. Okey, jadi akhir sekali kita letak persamaan linear yang tersebut. Berhampiran dengan garis lurus tadilah. Tak kira lah di bahagian mana, tepi ke atas ke, tetapi berhampiran dengan garis lurus yang awak buat tadi. Okey. Okey, untuk lebih faham lagi, awak boleh buat latih diri 6.2D. Yang ini adalah kita nak kena pasti macam mana graf yang mewakili persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, kemudian satu lagi awak boleh buat mahir di 6.2. Okey, ada soalan-soalan di sini yang mencabar. Okey, cuba dapatkan jawapan juga dan boleh rujuk jawapan di belakang buku teks lah. Sekiranya tak faham, boleh tanya cikgu secara direct. Sekian saja untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.